Okay, Assalamualaikum and good evening to all the students. Okay, jadi sebelum ni kita dah tengok tentang introduction to vectors dalam video cikgu yang sebelum ni. So selepas ni kita akan sambung lagi dengan skala product of two vectors. Okay, cikgu dah tuliskan dekat sini skala product of two vectors. Dia dipanggil sebagai skala product sebab the product of two vectors akan menghasilkan satu skala. Okay, jadi pelajar boleh rujuk kepada modul dalam muka surat 6 tentang skala product of two vectors ataupun kita panggil dia juga sebagai dot product sebab dia ada simbol dot dekat sini. Katakan kita ada dua vektor iaitu vektor A dan juga vektor B, and then tanda dot dekat sini A dot B tu vektor A dot vektor B tu dipanggil juga sebagai skala product ataupun dot product. Okay, the scalar product of two vectors A and B is a scalar. Jadi hasil darab dua vektor itu the dot product. Kita akan ada dua jenis product. Satu the cross product. Nanti kita akan ada vektor A cross macam tanda darab tu, darab dengan vektor B, itu dipanggil sebagai cross product. Yang ini dipanggil sebagai dot product. So ada dua jenis product. So we look at this one first. Okay, dia dipanggil the scalar product because the product of two vectors, yakni A dot B ini dia akan menghasilkan satu skala. Okay, it is written as A dot B and is defined as, okay, ada dia punya formula dekat bawah. Okay, sebelum tu cikgu nak tunjukkan tentang, sebelum kita pergi kepada formula dot product ini, kita tengok dulu angle between two vectors. Okay, katalah saya ada dua vektor vektor A dan juga vektor B. Dengan syarat kedua-dua vektor ini dia akan keluar daripada satu titik yang sama iaitu titik O dekat sini. Okay, jadi kalau dia keluar daripada titik yang sama, seolah-olah ini seperti OA and this one is OB. So this is vektor A nya. Okay, manakala yang dekat sini adalah vektor B. Okay, so sudut di antara dua vektor ini adalah sudut tirus yang berada di tengah-tengah, the acute angle between these two directed line segment. Kita tandakan dia dengan theta. So theta is the angle between these two vectors. Kalau katakan dalam satu lagi case, katakan kita ada titik O tu berada di sini dan this is vector A. Kemudian daripada sini pula arah ke sini dia adalah vektor B. So dia akan keluar daripada satu titik O. Jadi maksudnya sudutnya mestilah sudut di antara kedua-dua vektor ini iaitu theta. Okay. Jadi theta sudut antara dua vektor ini boleh jadi satu acute, can be acute and can be obtuse. Okay, jadi maksudnya nilai theta kita dia terletak di antara kosong sehinggalah 180 darjah. Ataupun yang dekat sini samalah juga dengan pi. Jadi nilai theta tu sentiasa antara kosong sehingga pi is the angle between the vectors A and B. Kalau contohlah kalau katakan cikgu ada dua vektor, let's say vektor saya katalah satu begini, sini vektor A. Katalah saya ada satu lagi vektor, this is my vektor B, ini vektor B. Kemudian saya ada vektor A. Okay, vektor A ini anak panahnya masuk ke dalam. Okay, jadi macam mana nak cari sudut di antara dua vektor A dengan vektor B? Dia bukannya sudut yang di tengah-tengah ni lagi macam di atas ni. Sebaliknya kita akan cuba panjangkan sedikit, kita extend vektor A itu. So yang sini masih lagi vektor A. So maknanya sudutnya dia mesti keluar daripada dua ni lah. A ni anak panah ke sini dan B ke sana. Jadi sudut antara dua vektor akan jadi di sini. Okay. Jadi kalau katakan cikgu ada satu lagi case, katalah saya ada vektor B nya begini, kemudian vektor A keluar. Macam ni katalah sini vektor A dan di sini adalah vektor B saya masuk ke dalam. Jadi sekarang sudut di antara these two vectors juga bukan macam case yang seperti ini.
Sebab yang ini dia dua-dua keluar macam ni, maksudnya dua-dua keluar. Tapi kalau macam ini kita perlu panjangkan sedikit vektor B tu kita boleh panjangkan, extend dia macam ni. So dekat sini adalah vektor B saya. Jadi ini consider sebagai titik. So sekarang sudut di antara dua vektor ini adalah theta di situ. Jadi kamu kena hati-hatilah untuk identify the angle between the two vectors. Syarat dia dia mesti keluar daripada satu titik. Macam ini kan, sini vektor A keluar daripada sini, kemudian sini adalah vektor B. Kalau macam di sini juga, sini adalah ini adalah titiknya, katakan kosong, O, sini adalah O-nya. Jadi sini adalah vektor A dan sini adalah vektor B. So yang ini bukanlah sudut di antara dua vektor ini, dan di sini juga bukan sudut antara dua vektor. So hati-hati dengan dia punya direction of arrow lah. Arrow tu ke mana? So kalau dalam dua kes ke atas ni tak ada masalah lah. Yang itu adalah theta. Selepas kita dah identify sudut di antara dua vektor, dan kita nak lihat kepada what is the dot product itself or the scalar product. Apa yang kita panggil sebagai scalar product itu dia ada formulanya. So A dot B ni samalah dengan modulus ataupun magnitude of vector A, kita darab dengan magnitude of vector B, kemudian didarabkan dengan cos theta, where theta is the angle between the two vectors. Yang mana theta ini sentiasa terletak di antara 0 hingga 180 darjah ataupun pi. Maknanya nilai theta itu sudut antara dua vektor itu boleh jadi satu acute angle, macam ni acute angle, ataupun satu obtuse angle. Maksudnya yang ini sudut tirus dan yang ini adalah sudut cakah. Jadi ini sahaja formulanya. Kemudian apa lagi important result di situ. Jadi kalau katakan saya ada B dot A. So B dot A dia samalah juga dengan magnitude vektor B darab dengan magnitude vektor A, kemudian sudut di antara dua vektor itu sama jugalah cos theta. Jadi kesimpulannya kita boleh katakan bahawa A dot B ni akan sama dengan B dot A. Sebab yang ini boleh bertukar tempat kan, tak ada masalah kan, hasil darab sahaja. Jadi kesimpulannya dia adalah sama. Jadi maksudnya bahawa the scalar product of two vectors is commutative. Commutative ini boleh bertukar-tukar tempat. Macam 2 darab 3 sama dengan 3 darab 2, itu maksudnya lah bertukar-tukar tempat, commutative. Ataupun 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Itu adalah commutative. Alright. Dan kita tengok lagi beberapa sifat tentang dot product ini ataupun scalar product. Kita ada 3 cases. Tengok yang pertama. Untuk case yang pertama, if A and B are two parallel vectors and in the same direction. A and B are two parallel. A and B are parallel vectors. Masih ingat lagi tentang parallel vectors? In same direction. In same direction. Jadi maksudnya sekarang, contohlah kalau macam ni saya boleh lukiskan. Katalah kita akan bermula daripada O sini. So kita punya vektor A akan keluar di sini. Jadi vektor B saya juga akan keluar daripada sinilah. Sebabkan dia parallel and in same direction. Katalah di sini adalah vektor A dengan vektor B saya itu macam bertindih lah. Sebab kita nak dia parallel, selari, and then dalam same direction. Jadi dalam kes ini, apakah sudut di antara dua vektor A dengan B ni? Maksudnya theta kita dalam kes ini adalah 0 darjah. Kan? Theta adalah 0. Kalau katakan dalam radian dia 0 lah. Jadi sekarang bila saya tengok semula kepada ini, so A dot B ini samalah dengan modulus A modulus B cos 0. Cos 0 nilai dia adalah 1.
Okay, cos kosong ni nilainya adalah 1. Jadi maksudnya saya dapat satu kesimpulan bahawa A dot B ni samalah dengan modulus A darab dengan modulus B. Jadi ini kalau kes yang A and B are two parallel vectors in same direction. Yang mana theta dia adalah sama dengan kosong. Jadi nilai dot product ataupun skala produknya menghasilkan yang inilah. Just darabkan saja magnitude bagi vektor A darab dengan magnitude bagi vektor B. Okay. Kemudian yang kedua, kes yang kedua, kita lihat lagi A and B, okay, are parallel vectors, in opposite direction. Okay, boleh tengok dalam modul itu in opposite direction. Okay, kita dah tahu tentang opposite vectors juga. Okay. Jadi saya boleh gambarkan macam ni. Katalah sini O nya. Okey, sini adalah saya punya vektor A. Okey, vektor A. Jadi should be vektor B saya. Okey, keluar daripada O juga tapi dalam opposite direction. Okey, dia macam ni lah. Dia parallel segaris macam ni. Okey, so kat sini adalah vektor B saya. Okey, jadi maksudnya sekarang sudut di antara dua vektor A dengan B ni adalah yang di sinilah. So ini adalah theta. So dalam kes ini theta-nya samalah dengan 180 darjah. Okay, then we look at what happened to A dot B ni tadi. Okay, kita akan ada A, modulus B, and then cos 180 darjah. Okay, berapa nilai cos 180 darjah? Yang ini nilainya adalah negatif 1. Okay, jadi dekat situ the dot product akan menghasilkan negatif modulus A, modulus B. Okay, dia berubah-ubah lah untuk setiap kes. Ini kalau dia parallel in the opposite direction. Parallel kan dia boleh sama ada dalam same direction atau opposite direction. Okay, jadi dia akan jadi negatif modulus A darab dengan modulus B. Kalau modulus tu kita boleh menggunakan formula SET, X squared tambah Y squared kan. Okay. Kemudian yang ketiga, kita lihat pula kes yang seterusnya, iaitu A and B, the two vectors, dua-dua vektor ini non-zero perpendicular vectors. Non-zero perpendicular vectors. Syarat dia bukanlah satu zero vector ataupun null vector. Okay, dia non-zero, okay, perpendicular vectors. Okay. Jadi maksudnya macam mana kalau saya nak lukiskan dia? Saya ada sini titik O. So sini adalah vektor A saya. Okay, manakala yang di atas ini adalah vektor B. Okay. Yang mana sudut di antara dua vektor ini adalah yang ini kan. Dia keluar daripada satu titik. Ini pun sama kan? Keluar daripada satu titik. Same goes to this one. Okay, jadi dalam kes ini, okay, theta saya samalah dengan our theta now is 90 degrees lah ataupun pi per 2. Okay, so kita tengok pula apa jadi kepada dot product. Okay, A dot B. So ini samalah dengan modulus A, modulus B, and then kita ada cos 90 darjah ataupun pi per 2. Cos 90 darjah nilai dia kosong. Kalau kamu cari tekan kalkulator, yang ini nilai dia kosong. Jadi membawa maksud dekat sini kita akan ada dot product ataupun skala produk yang bernilai kosong. Okay, so this is actually the dalam untuk ini, yang ini menghasilkan satu important features lah tentang dot product ini. Okay, ataupun satu kegunaan yang penting lah bagi dot product. Kalaulah A dot B itu nilai dia adalah kosong, ini menunjukkan bahawa vektor A dan vektor B are perpendicular to each other. Yang mana A dengan B itu is a non-zero vector. Kita tak ambil kira lah yang zero vector sebab kita tahu zero vector. Okay, kalau kita cross ini darabkan itu, so dua-dua ni nilainya kat sini akan kosong kan. Jadi dalam kes ini kita consider dia non-zero vector. Jadi maksudnya magnitude dia ada nilai lah. Cuma yang di sini sahaja dia punya sudut di antara dua vektor sahaja yang bersudut tegak. Okay? Jadi kosong itu datangnya daripada sinilah. Okay? Jadi yang ini akan menghasilkan
dot produk bernilai 0. Okey. Habis tentang ini. Okey. Jadi nanti cikgu akan sambung untuk perpendicular projection of one vector onto another. Okey, sekejap.